Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan usul kita yang ke-21. Dewan ini percaya bahawa resolusi LGBT sepatutnya diiktiraf sebagai salah satu daripada hak asasi manusia. Saya mempersilakan wakil daripada Brazil untuk membentangkan usul. Terima kasih Speaker. Saya sebagai wakil Brazil akan mengemukakan resolusi LGBT sebagai salah satu hak asasi manusia. Resolusi ini akan membincangkan tentang satu, diskriminasi berdasarkan orientasi sosial dan identiti jantina. Yang kedua, akan melindungi semua jantina termasuk LGBT, gay, bisexual dan transgender LGBT. Dan yang ketiga, akan melindungi hak wanita daripada keganasan seperti merogol, menyelundup manusia dan serangan. Baik, sekarang kita masuk pada sesi bahasan. Jemput pada mana-mana ahli dewan yang ingin berbahas. Saya sebagai wakil Jepun menyokong usul yang dibawakan oleh wakil Brazil sebentar tadi. Untuk membina masyarakat dunia yang harmoni dan aman, perkara yang diusulkan oleh wakil Brazil tadi perlu dipertimbangkan oleh ahli dewan sekalian. Seperti mana yang termaktub dalam Akta Hak Asasi Manusia 1998, yang mana hak asasi manusia perlu dibahagi sama rata. Tujuan ini memastikan bahawa semua orang dianggap bebas dan sama dalam maruah dan hak yang termasuk atas alasan orientasi seksual dan identiti jantina. Resolusi ini selaras dengan perundangan serantau kebangsaan yang lain. Saya sebagai wakil daripada USA sangat bersetuju dengan usul yang dikemukakan oleh pihak Brazil, iaitu tentang resolusi bagi mengiktirafkan golongan LGBT ini. Ini kerana kita sebagai satu manusia sama-sama hidup di atas muka bumi ini mempunyai sifat empati dan simpati terhadap yang lain. Maka tidak layaklah untuk kita mengenepikan dan tidak mempedulikan hak-hak yang mereka perjuangkan selama ini, kerana golongan ini telah lama ditindas. Terima kasih kepada speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya mewakili diri saya dan seluruh rakyat Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya cadangan untuk mengiktiraf LGBT dalam persidangan PBB. Iktiraf LGBT adalah suatu farasi dan jijik dan keji pada dunia, kerana melalui falsafah epistemologi berdasarkan kajian dan dapatan yang diperoleh, iktiraf LGBT lebih membawa kepada kemudaratan dan kebaikan, khususnya dalam bidang kesihatan. Menurut data yang diperoleh daripada CDC, angka HIV di Amerika Syarikat adalah seramai 1.1 juta, manakala 700,000 daripadanya ialah HIV yang berpunca daripada hubungan sejenis. Ahlan, saya wakil daripada Saudi Arabia. Saya menyokong pendapat Malaysia tentang isu LGBT ini. Ini kerana banyak negara yang mengenakan hukuman yang berat terhadap kesalahan LGBT ini. Ini menandakan isu LGBT ini dianggap kesalahan yang serius oleh kebanyakan negara. Dengan ini, usul Dewan ini percaya bahawa resolusi LGBT sepatutnya diiktiraf sebagai salah satu hak asasi manusia diterima. Saya mewakili negara Malaysia dalam pertubuhan negara-negara Islam mengutuk sekeras-kerasnya keputusan mengiktiraf golongan LGBT dalam hak asasi manusia. Hal ini kerana diiktirafnya LGBT maka membuka ruang kepada masalah sosial, kesihatan dan akhlak seluruh dunia. Tahukah anda apa itu LGBT? LGBT ataupun lesbian, gay, bisexual dan transgender merupakan satu isu sosial yang sedang hangat diperdebatkan dalam kalangan masyarakat kita. Melalui perundangan yang meluas, kita boleh lihat bagaimana golongan LGBT sudah mula datang memperjuangkan menuntut hak mereka dengan menggunakan hujah sebagai hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, kita boleh lihat pada persidangan PBB telah menjadi titik tolak kepada perkembangan LGBT di seantero negeri. Tim kami telah membuat temu bual dengan 2 orang responden untuk menghuraikan lagi isu tentang LGBT hak asasi atau falasi. 2 orang responden ini terdiri daripada Pegawai Jabatan Agama Negeri Terengganu iaitu Puan Rashidah dan Ustazah Kausar dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi kalau sepanjang kaedah kendalikan kes tu kebanyakannya lelaki. Lelaki sama lelaki. Yang maknanya kalau nak banding dengan wanita memang banyak lelaki lah.
setakat awak dah handle kes tu. Seri lah, seri mari baru kita tahu masalah yang dihadapi lah. Maknanya kita boleh just nasihat isteri cara-cara nak macam mana nak tu dia lah. Maksudnya nak tackle suami dia apa semua. Maknanya kalau anda kata dia boleh tackle suami dia, boleh lah. Tapi masalah dia panggil nak tahap kesedaran kepada suami dia tu. Memang ambil masa lah biasa. Yang pertama, mereka ni meminta hak sama rata seperti golongan normal. Jadi apa hak mereka? Okey, antaranya adalah mereka minta supaya perkahwinan antara sesama jantina ini dihalalkan. Buktinya dekat negara barat seperti Amerika telah diluluskan perkahwinan sesama jenis. Jadi alhamdulillah negara Malaysia ni masih belum menghalalkanlah perkahwinan ataupun percintaan di antara golongan suka sama jenis ni. Pertama adalah mengancam keselamatan lah. Bila kita tahu adanya golongan LGBT ni, mereka ni kan suka sama jenis kan, golongan lesbian, gay semua kan. Jadi mengancam keselamatan dan menyumbang kepada pelakuan jenayah. Contohnya, kalau dulu kita tak takut lelaki duduk sama lelaki dekat asrama. Tapi bila adanya golongan LGBT ni, kita masih ada rasa bimbang kan. Sebab bila dah ada golongan macam ni, mesti dia akan sebab dia ada nafsu dekat sesama jenis. So akan ada risiko meliwat, pelakuan jenayah. Jadi mengancam keselamatan. Gubalan undang-undang sedia ada. Jadi pihak kerajaan ni dia kena gubal undang sedia ada. Sebab kita punya undang-undang sivil tak ada lagi yang khusus untuk golongan LGBT ni. Dia macam etis juga. Etis pun dia hanya ada undang-undang syariah sahaja. Tapi undang-undang sivil dia tak ada yang khusus. Dia cuma kata mencabar perlembagaan negara. Tapi apa undang-undang yang kita boleh kenakan mengikut sivil terhadap golongan macam ni? Jadi pihak kerajaan perlu ada penggubalan undang-undang. Maksudnya khusus untuk golongan-golongan macam ni. Yang pertama, usaha mempunyai dua, iaitu usaha meminta hak sama rata dan juga usaha dalam aktif dalam media sosial. Yang kedua ialah kesan. Kesan mempunyai tiga, iaitu meningkatkan kadar perceraian. Yang kedua ialah menjejaskan institusi kekeluargaan. Dan yang ketiga ialah masalah kesihatan. Seterusnya punca. Punca ada tiga, iaitu gaya hidup dan kurang penghayatan agama. Yang kedua ialah pengaruh persekitaran sosial. Dan yang terakhir, membentengi diri dari kesilapan yang dilakukan. Membentengi diri ini bermakna pelaku contohnya dia akan berkahwin dengan seseorang untuk dia menutupi kesalahan yang telah dibuat oleh dia. Solusi ialah hukuman perlembagaan, sokongan. Perlembagaan ini ia memperkasakan undang-undang sedia ada dan sokongan pula dari segi moral dan juga peluang pekerjaan. Cik Wan Rosli Abdul Majid 2018 bahaya iktiraf hak LGBT. Beliau mengatakan bahawa pada tahun 2016, sebanyak 40% golongan homoseksual dan biseksual yang dijangkiti virus HIV dan kebanyakannya adalah pelajar, manakala 31% pula adalah daripada golongan yang profesional. Selain itu, Zainul Rijal Abu Bakar 2021 kedudukan LGBT. Beliau mengatakan di Malaysia tiada peruntukan perundangan spesifik terhadap gerakan LGBT, namun perbuatan homoseksual dan seksual di luar tabi'i merupakan satu kesalahan berdasarkan undang-undang di Malaysia. Ia merujuk kepada Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan. Kesimpulannya, LGBT merupakan bertujuan untuk menekankan status seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Hasil daripada dapatan kajian, terdapat 3 faktor yang membawa seseorang itu terjerumus dalam LGBT. Yang pertama, gaya hidup dan kurang penghayatan agama. Yang kedua, pengaruh persekitaran sosial. Yang ketiga, membentengi diri dari kesilapan yang dilakukan. Walaupun secara prinsipnya perlakuan LGBT ini tidak dapat diterima daripada panduan Al-Quran dan Hadis, undang-undang serta norma budaya hidup, norma budaya masyarakat di Malaysia. Namun, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memberi mereka peluang untuk mereka memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.